Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam topik 2.2.1 iaitu mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, hari ini hasil pembelajaran ialah kamu perlu mengetahui nama komponen mekanikal dan fungsinya yang terdapat dalam sesuatu produk. Okey, sebelum tu kita akan tengok dulu apakah sistem mekanikal. Sistem mekanikal ini adalah beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Dengan kata lain, sistem mekanikal ini dapat mengurangkan tenaga mekanikal manusia. Maksudnya dia sangat-sangat membantu manusia lah. Ya. Gabungan komponen mekanikal membolehkan sesuatu produk itu berfungsi, bergerak atau berputar. Jadi kita akan tengok apakah itu komponen mekanikal. Okay, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 43. Ini adalah komponen mekanikal. Ada 11 komponen semuanya iaitu gear, bautan, tuil ataupun tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongso, galas berbola, bindu dan juga rantai. Okey, tengok ini ialah gear. Gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi gear ni fungsi dia untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okay, ini contoh gear serong. Ya, gear ni digunakan untuk memindahkan tenaga dari satu aci ke aci yang lain. Ini pula ialah gear taji untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari. Okay, gear yang ketiga, gear helix, digunakan pada mekanisme kelajuan yang tinggi. Biasanya terdapat dalam kereta untuk menukar kelajuan daripada kelajuan yang rendah kepada kelajuan yang tinggi. Okay, ini pula ialah gear rak dan pinan. Gear rak dan pinan ini berfungsi atas prinsip pergerakan pinan dan bentuk putaran yang ditukarkan ke rak yang bergerak secara linear. Okay, gear meter. Fungsi dia untuk menukar arah transmisi. Okay, maksudnya ada satu jenis gear serong di mana dua paksi pada putaran itu bersilang. Ini contoh gear serong pilin. Gear serong pilin dikenali sebagai gear serong yang mempunyai gigi helix. Okay, gear skru ataupun skru gear kadang-kadang dipanggil gear helix bersilang. Gear tulang herring menyerupai dua gear helix yang telah diletakkan secara sebelah menjebelah. Okay. Ini gear dalam. Gear dalam adalah gear dengan gigi dipotong di permukaan dalaman silinder. Okey, contoh alatan yang menggunakan gear taji. Mesin getah, jam tangan. Contoh alatan yang menggunakan gear serong, basikal dan juga gerudi tangan serta pemukul telur. Kita dapat pusingkan pergerakan dia. Okey, ini pula ialah pautan. Komponen yang kedua, pautan atau linkage. Apakah fungsi dia? Sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Contohnya, penyedai baju yang boleh dilipat begini, ditolak sekiranya tidak mahu digunakan, kita boleh tolak masuk ke dalam. Ya. Okey, ini contoh. Digunakan pada pintu, tingkap rumah dan juga penyedai baju. Okey, monopod. Dan komponen yang ketiga ialah tuil ataupun tuas, lever. Okey, tuil ataupun tuas ini mempunyai 3 kelas. Apakah maksud tuil? Tuil ialah sistem yang berkaitan dengan daya, beban dan juga fulcrum. Okey, daya, beban dan juga fulcrum. Kita tengok ini adalah tuil ataupun tuas kelas pertama. Okey, kita boleh sebut sebagai tuil ataupun tuas. Ini adalah tuas kelas pertama. Macam mana kita nak kenal tuas kelas pertama? Kita tengok fulcrum mesti berada di tengah-tengah. Ya, fulcrum berada di tengah-tengah. Okey, fulcrum macam ni di tengah-tengah. Contoh peralatan yang menggunakan tuas kelas pertama ini gunting,
Sebab fulcrum di tengah-tengah layar. Okey, layar gabung. Ini contoh tuil ataupun tuas kelas pertama. Ini ialah pemotong rumput, sketcher ya. Okey, di sini daya dan juga beban. Okey. Contoh penggunaan pada pelayar gabung, gunting dan juga jongkang jongkit. Okey. Seterusnya ialah tuas kelas kedua. Tuas kelas kedua, beban berada di tengah-tengah. Beban di tengah-tengah. Fulcrum dan daya berada di bahagian sebelah menyebelah dia. Okey, ini tuas kelas kedua. Beban duduk di antara fulcrum dan daya. Contohnya, kereta sorong macam ni. Dia beban di tengah-tengah. Okey. Seterusnya, tuas kelas ketiga. Tuas kelas ketiga, daya berada di tengah. Fulcrum dan beban di kiri dan kanannya. Okey, contoh penggunaan stapler, penyepit makanan. Ya, fulcrum duduk berada di sini. Jadi di tengah-tengah dia ialah daya. Di sini ialah beban untuk kita ketipkan kertas. Ya. Okey. Contoh lagi penyepit makanan. Beban di sini makanan kita untuk dan juga daya di sini, fulcrum di hujung. Daya di tengah-tengah ialah tuas kelas ketiga. Okey, komponen seterusnya ialah takal. Apakah takal? Takal ialah misi ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada gandar. Ini contoh takal yang digunakan pada selalunya berada di kilang untuk mengangkut barang. Okey. Dapat memudahkan kerja-kerja mengangkat barang yang berat. Itu ialah contoh takal. Okey, komponen seterusnya ialah tali sawat ataupun belting. Banyak digunakan dalam industri, contohnya pemisinan, konveyor dan motosikal berkuasa besar. Contoh macam ni ya, berada tali sawat ada di situ. Okey. Okey, seterusnya aci engkol. Apakah aci engkol? Aci engkol ataupun crankshaft terdapat dalam kenderaan seperti kereta. Apa kegunaan crankshaft ataupun aci engkol? Menukar gerakan linear kepada gerakan berputar. Maksudnya, tugas dia adalah menghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Ini contoh crankshaft yang berada dalam kenderaan. Ini ialah aci sesondol ataupun camshaft. Sama juga terdapat dalam kenderaan seperti kereta. Kegunaannya untuk membuka dan menutup injap. Ya. Okey, seterusnya ialah gelongso. Komponen seterusnya gelongso ataupun slider. Fungsinya ialah mengurangkan geseran. Kegunaannya selalunya dalam industri yang perlukan pemindahan barang yang berat. Maksudnya beban pada gelongso ni dapat digerakkan secara mendatar. Ini contoh penggunaan gelongso pada pintu. Okay, ini adalah contoh gelongso. Okay, gelongso pada kilang membuat kereta. Jadi, mudahlah untuk membawa kereta digerakkan ke satu tempat dan satu tempat yang lain untuk dipasangkan komponen-komponen tertentu. Okey. Komponen yang seterusnya ialah galas berbola ataupun ball bearing. Apakah ball bearing? Kegunaannya sebagai pengantara bagi objek yang berputar ataupun berpusing. Okey, maksudnya ia digunakan pada bahagian roda kenderaan. Contohnya basikal. Kamu tengok nanti siapa yang ada basikal kat rumah, kamu boleh pergi tengok ball bearing berada di mana. Okey, seterusnya bindu. Bindu digunakan bersama mising gerudi. Ini contoh bindu. Okey, dan bindu ni digunakan untuk mengetatkan cengkaman mata gerudi. Ini ialah bindu ya. Okey, dan akhir sekali ialah rantai. Rantai ini digunakan sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Rantai ini banyak digunakan pada basikal dan juga motosikal. Okey, sekian dulu untuk kelas hari ini. Tunggu latihan yang akan cikgu berikan.